Okay, Assalamualaikum. Okay, selamat petang semua ya. Terima kasih kerana masuk kelas awal dan tepat pada masa ya. Cikgu sekali lagi berterima kasih banyak ya. Tanpa anda semua memang cikgu tak tahu nak buat macam mana lah. Kehadiran anda amat dihargai dan cikgu pun tak nak buang masa ya. Hari ini kita memang nak sekali lagi confirm balik ya berapa laporan sains yang perlu kita hantar. Murid-murid, sekali lagi cikgu perlu sebut ya. TP keseluruhan anda, kalau kamu tengok pada skrin kamu sekarang, sila bukakan skrin handphone anda sekarang ya. Okey, TP keseluruhan anda akan diambil kira melalui 3 domain lah. 3 domain. Okey, domain pengetahuan, peperiksaan, domain sikap dan nilai murni berdasarkan kehadiran dan juga aktiviti dalam Google Classroom. Dan paling penting sekali ya domain penyiasatan saintifik. Domain penyiasatan saintifik ini dengan bahasa senang eksperimen lah. Maksudnya anda akan diberikan markah melalui eksperimen yang telah dilakukan. Jadi cikgu perlu sebut sekali lagi dengan cara yang pendek untuk tingkatan 4. Kita ada senarai eksperimen wajib. Cikgu ulang ya, kita senarai eksperimen wajib. Kalau anda tengok pada skrin sekarang, ya, kita dah buat yang eksperimen pertama itu kadar denyutan nadi, ada 3 laporan di sana. Kita juga telah membuat eksperimen laporan khususnya membandingkan kekuatan tulang yang padat dengan tulang yang berongga. Okey. Dan kita juga telah pergi ke eksperimen yang ketiga ya, iaitu menjalankan eksperimen untuk mendapatkan pola pertumbuhan ya. Kita kaji kacang hijau bercambah. Kacang hijau bercambah. Murid-murid, okey, jadi di sini kamu nampak dah. Yang satu ini kita ada 3 laporan. Di sini pun sudah 2 laporan. Jumlah ada 5 laporan ya. 5 laporan. Dan kita juga telah buat sehingga ke sini ya. Yang eksperimen yang keempat iaitu membandingkan ciri-ciri alloy dengan logam tulin. Okey. Jadi kalau sempat hari ini cikgu nak pergi laporan eksperimen wajib yang ke-5, ke-6, ke-7 dan ke-8. Seperti yang pada skrin ya. 5 itu ialah bab ke-9 ya. Alloy, paku besi dengan paku keluli. Manakala yang 3 eksperimen terakhir, eksperimen wajib. Maksudnya kamu perlu hantar laporan iaitu 6, 7 dan 8. 6, 7 dan 8 ni. Kalau kamu tengok semua pun berada pada bab yang ke-11. Daya dan gerakan. Daya dan gerakan. Jadi cikgu pun tak nak buang masa semua ya. Kita sekarang fokus adalah membuat laporan. Jadi cikgu bermula dengan laporan yang ke-5 ini. Okey, aktiviti yang ke-5 lah, bukan laporan ke-5. Laporan dah ada 5, ini yang sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang ke-6, 7. 7 Jadi kalau anda tengok pada skrin kamu sekarang, ya, kita telah sebut sebelum ni. Murid-murid, tengok pada skrin ya. Okey, kita pun dah buat. Kita pun dah tulis Jadi nak ke tak nak murid-murid, hari ini kamu perlu memahami beberapa perkara lah. Beberapa perkara ya. Jadi cikgu pun akan sebut juga untuk membuatkan anda semua faham. Cikgu, faham apa ini? Murid-murid, melukis gambar raja. Okey? Jadi sebelum cikgu sambung, jelas ke tak jelas apa yang cikgu cakap? Boleh cikgu tanya ke tak murid-murid Allah? Kamu semua tak sebut untuk cikgu bukakan skrin ya. Murid-murid Allah. Betul lah saya. Bukan. Bukan. Cikgu tak dengar yang itu tau. Yang share screen tu. Sebab cikgu tak dengar tau. Tapi tak apa. Jadi secara kalau anda tengok pada skrin cikgu ya. Cikgu punya kesiapan ya. Jadi cikgu pun sepintas lalu dulu. Kalau anda tengok pada skrin, ya, kita dah buat yang pertama ini. Dah siap dah. Ada 3 laporan ya. Pada dalam bilangan 1 eksperimen wajib ini ada 3 tau. Laporan. 2 dan 3 ini pun kita dah buat. Cikgu pun dah sebut ya. Berkaitan dengan membandingkan kekuatan tulang yang padat dan tulang yang berongga. 3. Berkait dengan pola pertumbuhan-tumbuhan. Tengok benih kacang hijau bercambah dan rekod.
Ini G-Way saja yang hantar setakat ini. Dia memang betul-betul dah buat. Bagus lah. Kita pun dah buat yang nombor 4 ini. Laporan lah. Seperti yang tertera pada skrin ini. Jadi murid-murid, apabila anda telah ada laporan ni, jadi cikgu pun tak nak buang masa dengan anda semua ya. Biasanya murid akan tertanya, cikgu, bagaimanakah kita nak melukis gambar raja? Adakah tak kita akan lukis gambar 3D macam ni Dengar ya. Gambar raja persediaan radas tidak harus berbentuk 3D Bukannya bentuk 3D. Salah. Jadi cikgu, apa maksudnya bukan 3D ni? Kalau anda tengok, cikgu cuba buka dua-dua tepi kiri kanan ni supaya anda faham ya. Kalau anda lukis, satu perlu cukup besar dan cukup jelas. Memang betul. Tetapi kalau realiti pergi ke lukisan yang ada, bagaimanakah lukisan itu patut berbentuklah murid-murid. Jadi kalau anda tengok pada skrin, cikgu cuba nak menukarkan gambar raja dalam buku teks ini. Okey? Okey? Semua tengok ya. Iaitu eksperimen mengkaji perbezaan kekerasan antara alloy dengan logam tuli ini. Bagaimanakah kita nak lukiskan gambar raja dia? Okey? Jadi kaki retort. Retort kita tak perlu lukiskan dasar dia berbentuk 3D Dasar kaki tapak dia itu memang berbentuk macam ni je. Gunalah pembaris kan. Cikgu tak ada pembaris Jadi cikgu agak rasa tertekan lah ni. Sebab tak ada pembaris. Tapi yang point dia adalah kita akan lukis dalam bentuk 2D yang senang. Tapak dia berbentuk macam ni. Okay, ini tapak dia. Dan kaki retort atas tu memang dia straight line. Pembaris. Okay, pembaris Jangan kata tak ada pembaris pula Okay. Lepas tu buat apa tu? Kalau ikut lukis itu, dia ada satu pemegang dia tu. Pemegang. Okey. Pemegang. Kalau kamu lukis kat sini, pemegang macam ni Okey, pemegang. Lepas tu, benang dan juga pemberat. Ini contoh lah. Contoh lukisan yang patut ada. Maksudnya label. Seharusnya label itu pada satu belah. Kalau semua nak pada kiri-kiri. Kalau tak boleh, letaklah pada kanan pun tak apa. Pemberat 1 kilogram. Lepas itu ini benang. Okey, benang. Jadi kita nak label semua ini penting Jadi murid-murid, kalau anda nak lukis ini, cikgu dah cakap guna pembaris tau. Jangan guna freehand seperti apa cikgu buat sekarang sebab cikgu nak gunakan pembaris pada skrin agak payahlah nak tunjuk. Dia seharusnya ringkas dan jelas dan tak ada masalah. Dan kalau kamu tengok dia satu lagi pemegang, pegang pada pembaris. Okey, dia akan pegang pada pembaris. Jadi pembaris itu kamu akan lukis, dia akan pegang pembaris tu. Cikgu guna warna lain supaya nampak dia macam benda lain lah. Kalau tidak nanti dia bertindih. Okay. Sebab cikgu sekarang tak boleh nak dengar bunyi pada chat box dia ting-tong tu. Jadi kalau ada apa-apa boleh buka mic dan bagi tahu cikgu Kalau tak jelas lah. Okay, ini pembaris. Pembaris meter. Dan bagaimanakah kita nak lukis yang kat bawah itu tanpa mengambilkan konsep 3D kita tak perlu lukiskan depan ke belakang tu. Kita nampak dari tepi satu belah aja ini je. Bongkar kurung. Okey, dan di atas dia itu ada bola keluli. Okey, dan dia diikat dengan pita cellophane tape.
Jadi ini adalah kaki retort. Jadi gambar raja kamu seharusnya seperti yang gambar di depan mata anda. Ada beberapa perkara lagi cikgu perlu sebut. Jadi kalau kamu tengok tanpa menggunakan pembaris, cikgu pun dah lukis benda yang rasanya agak lengkap dan pastikan semua tempat yang patut ditutup itu tutup ya. Maksudnya jangan biar dia berlubang. Jangan biar dia berlubang. Siapa ada soalan di sini? Sebelum cikgu sambung. Siapa rasa ada soalan ke tak? Ya, siapa ada soalan? Murid-murid. Jelas kan? Boleh cikgu tanya 2-3 orang ke tak? Alia. Alia boleh tak Alia? Alia, Maisarah boleh faham tak? Okey, dan soalan lagi cikgu boleh tanya To Zhen Xuan. To Zhen Xuan boleh faham? Zhen Xuan. To Zhen Xuan ada? Pei Wen? Tai Pei Wen? Okey, jadi cikgu sambung. Jadi apa lagi yang anda perlu tahu murid-murid? Kalau kamu masa akan datang diminta lukiskan gambar raja kan? Untuk tabung uji, cikgu ulangkan semula sepatutnya benda ini dah diajar tingkatan 1 ya. Tabung uji pada mulut dia ada benda yang tonjol keluar sikit lah. Dan bawah dia berbentuk separuh bulat. Okey, bika pula berbentuk macam ni. Bawah dia adalah bawah yang melintang. Cikgu ulang, bawah dia bawah melintang. Bawah melintang. Dan bagaimanakah kita nak letak lukiskan cecair air di dalam dia? Kalau cecair, kalau kita nak lukiskan cecair memang garis dia melintang. 它是打横的. Tetapi pada hujung kiri dan kanan ini dia mesti lengkuk ke atas. Lengkuk ke atas ya. Kalau cecair. Dan mesti ada garis-garis ni. Dan gambar raja seharusnya tak boleh ada tempat macam ni ya. Salah. Dia mesti sambung. Tak ada tempat lubang-lubang semua yang menandakan bocor. Jadi untuk lukisan, sekali lagi lukisan gambar raja, radas dan bahan, seboleh-bolehnya ringkas, padat dan jelas ya. Bukan ringkas, padat tetapi kelang kabut dan lukis kecil. Kalau kamu tengok dalam gambar raja cikgu ini, cikgu menggunakan berapa besar gambar raja tersebut lukis dalam kertas, minimum separuh muka surat. Minimal separuh muka surat. Jangan nanti kamu dah buat cantik-cantik semua tulis dah. Tetapi gambar raja kamu kecil je. Maksudnya satu bahagian kecil dalam prosedur. Kamu seharusnya tuliskan dia lukiskan dan tuliskan dia bukan sangat besar lah. Tapi besar seperti tulisan biasa kamu. Lukisan kamu pun seharusnya mengambil separuh muka surat. Ya hua qi pan mian de. Jadi murid boleh faham ke tak? Siti Adilah boleh faham? Siti Adilah? Ataupun panggil Izzati. Siti Adilah Izzati boleh faham? Boleh ikut tak? Putra Nashim? Putra Nashim? Okey, bagus. Siti Adilah. Siti Adilah mana? Boleh respon sikit tak? Okey. Sekejap ya. Cikgu nak tanya. Cikgu nak letak dalam grup dulu. Supaya semua orang masuk kelas. Pelik lah. Sebelum cikgu mula. Kejap. Jadi kita nak sambung sekarang. Jadi cikgu sekarang sambung ya.
Kalau cikgu sambung, izinkan cikgu sambung ya apa yang kita nak belajar sekarang. Murid-murid, kalau anda tengok buku teks anda ya, sekarang kita nak buat yang nombor 5 ni. Menjalankan eksperimen membandingkan ciri-ciri alloy dan logam tuli ni. Kalau anda kita bukakan buku teks kita, buku teks kita pada muka surat 187. Ya, jadi cikgu salin je ke? Cikgu sekali lagi tunjukkan ya. Ya, walaupun dia salin, dia ada teknik dia ya. Sebab sampai ke prosedur itu perlu hati-hati. Jangan salin membabi buta ya. Jangan salin membabi buta. Maksudnya salin sebiji je. Salah, cikgu dah cakap dah. Cikgu tak nak nanti kalau minta hantar laporan, tetapi laporan anda tidak boleh memberikan anda TP yang tinggi dah. Kesian. Kalau anda hantar, buat biarlah yang lengkap kan. Jadi kalau anda tengok pada skrin cikgu sekarang, kalau tak ada, kamu boleh dengar lah. Jadi kita cuba mengajar supaya anda boleh faham. Ya, kita sambung. Kita memang salin mengkaji perbezaan ketahanan terhadap kakisan antara alloy dengan logam tuli. Kita perlu belajar daripada tujuan sebab dalam SPM nanti kertas dua bahagian A dan bahagian C. A itu A dan C ya. A dulu ada soalan yang memang berdasarkan aktiviti ataupun eksperimen. Esei pula bahagian C, satu soalan pun memang esei. Esei untuk eksperimen. Cikgu, apa maksud esei untuk eksperimen? Maksud dia akan bagi kamu satu situasi, dia minta anda merancang eksperimen. Dia akan bagi satu situasi. Yang antara biasanya soalan percubaan yang kita nampak adalah soalan seperti yang pada skrin kamu lah. Dia akan bagi contoh mungkin dia bagi satu situasi besi. Okey? Besi. Dan satu lagi adalah bahan alloy yang lain. Satu senang bengkok, satu keras. Maksudnya paku besi tak senang nak bengkok. Jadi dia akan minta mengkaji perbezaan mungkin ketahanan ataupun kekuatan besi dengan yang alloy. Jadi kamu perlu rancang, tulis dari tujuan sampai ke keputusan. Cikgu, apa itu keputusan kan? Nanti, cikgu akan sebut sebentar nanti ya. Jadi kalau anda tengok dalam eksperimen ni, kita sambung ya. Cikgu pun tak nak buang masa. Kita akan tengok daripada tujuan dulu. Jadi dalam tujuan, sebenarnya dia sudah menyatakan apakah eksperimen yang kita nak buat. Kita nak tengok perbezaan, mengkaji perbezaan ketahanan terhadap kakisan. Kalau anda tak tahu, inilah dia sebenarnya bergerak balas ketahanan terhadap kakisan. Untuk yang murid-murid yang Cina, maksudnya 它可以防止腐蚀的程度，防止被腐蚀。Jadi kalau lebih tahan terhadap kakisan, maka dia sukar untuk berkarat. Lebih tahan kepada kakisan, sukar untuk berkarat. 如果它能对腐蚀的防御是高的话，那么那一个铁是不容易生锈的。但是如果是钢的话，kalau untuk alloy, dia susah sikit nak kakis, maka dia pun susah nak berkarat. Itu contoh lah. Tapi kita daripada tujuan kita pun boleh nampak konsep perbezaan ketahanan kakisan antara alloy dengan logam tuli. Jadi alloy dengan logam tuli itu sebenarnya yang dimanipulasi. Kita nak buat dalam eksperimen ini. Jadi kamu pun cakap, cikgu, kenapa apa yang cikgu tulis ini lain daripada dalam soalan ini? Bagus. Kalau kamu tengok dalam buku teks, jenis pemboleh ubah dimanipulasikan, dia tulis jenis paku. Bukan alloy dengan logam tuli. Ini berkait rapat dengan prosedur nanti. Sabar sabar. Sabar. Jadi kita tengok sekarang, apakah eksperimen ini kita nak buat? Apakah hipotesis dia? 它的假设是什么? Sebab kita nak tengok ketahanan terhadap kakisan ni. Jadi, apakah dia punya hipotesis, ketahanan terhadap kakisan ni? Jadi, macam mana kita nak tuliskan hipotesis?
Antara alloy dan logam tulen, mesti salah satu lebih tahan. Jadi alloy, ikut konsep yang kita telah belajar, alloy lebih tahan terhadap kakisan berbanding dengan logam tulen. Kita sekarang buat satu hipotesis sebelum buat eksperimen. Pernyataan masalah adalah menukarkan hipotesis ataupun tujuan, tengok keadaan apa yang sesuai menjadi bentuk soalan. Cikgu ulang ya. Bentuk soalan. SPM memang dia telah masukkan benda baru dalam KSSM kertas 2 ya. Bahagian A, untuk tanya tuliskan pernyataan masalah untuk aktiviti ataupun eksperimen tersebut. Jadi kamu perlu tukarkan kepada bentuk soalan menggunakan apakah, manakah, tapi manakah jarang guna lah. Bagaimanakah, adakah pun boleh. Tukarkan dalam bentuk soalan dan tanda soal. Adakah alloy lebih tahan terhadap kakisan berbanding dengan logam tulen？一直说在这个实验里面，我们会用纯金属，跟那一个叫做不是说 alloy 啊，isu alloy dalam bahasa Cina kita panggil apa ya? Jadi cikgu sabar ya, cikgu nak carikan maksud dia. Jadi siapa-siapa yang nak belajar, dia tak tahu, cikgu cakap boleh guna translate. Dia banyak sangatlah internet. 合金 alloy 合金. Okey? Jadi dalam eksperimen ini, apakah yang kita guna dalam alloy itu, nanti kita nak tengoklah. Jadi sementara itu kita nak fahamkan tujuan eksperimen itu adalah mengkaji perbezaan ketahanan terhadap apa? Kakisan. Tapi antara apa? Paku besi dengan keluli. Maksud dia sekarang, paku besi itu akan mewakili sebagai logam tulen. Kamu tengok dalam gambar aja. Paku keluli mewakili alloy. Siapa yang tak tahu, kalau anda tengok dalam soalan ini, kamu patut dah tanya. Ketika anda tengah salin laporan ini, banyak soalan kamu patut tanya dah. Kamu patut memang tanya ketahanan terhadap kakisan ini sebenarnya apa. Cikgu dah cakap ini adalah, kalau ini adalah pemboleh ubah bergerak balas, atau ni pemboleh ubah ni manipulasikan MV, 操纵性变数. Yang bawah ya pemboleh ubah bergerak balas, responding variable RV. Jadi, kamu punya tugas dalam soalan tujuan ini, kamu perlu menampakkan bahawa yang pertama ini ya pemboleh ubah bergerak balas. Antara alloy dan logam tulen ini ialah pemboleh ubah bergerak balas. Tapi dalam eksperimen ini, cikgu, kenapa saya tak boleh terus letakkan ini ke sini? Kenapa dia cari jenis paku? Sebab kalau kita nak buat eksperimen, jadi apakah yang melambangkan alloy? Apakah yang melambangkan logam tulen? Logam tulen banyak sangat. 有很多纯金属嘛，铁啊、铝啊、aluminium, zinc. Semua itu logam tulen. Jadi apa yang kamu nak guna sekarang? Jadi dalam eksperimen ini untuk memahami kenapa dia tiba-tiba keluar ini, jadi kamu perlu faham prosedur. Jadi dalam prosedur ini, kalau kamu tengah salin dah, kalau kamu betul-betul tengah buat bersama dengan cikgu, kamu mungkin tengah salin dah, bagus. Jadi tanya diri sendiri. Cikgu dah pernah sebut macam mana kita dah tuliskan prosedur. Jadi prosedur itu adalah benda yang kamu akan ikut ketika buat eksperimen. Baca, faham. Bukannya salin sebab cikgu suruh salin. Bukan macam tu. Bukan macam tu ya. Jadi kita nak salin semula dalam bentuk yang berbeza. Aktif yang dalam buku itu kita perlu tukar kepada bentuk pasif sebab kita telah buat. Ibarat sudah buat. Jadi tabung uji, bukan labelkan tabung uji ya. Tabung uji dilabelkan sebagai P dan Q. Perlu tukarkan bentuk dia. Tukarkan bentuk, maksud laporan saya ini macam kamu sudah buat. Yang prosedur dalam buku teks itu adalah arahan suruh kamu buat. Laporan
ialah benda yang kamu sudah buat. Jadi kamu perlu tukarkan bentuk dia kepada bentuk yang kamu sudah lakukan. 10 ml air dimasukkan ke dalam tabung uji P dan Q. Paku besi dimasukkan ke dalam tabung uji P dan paku keluli. Okey, paku keluli ke dalam tabung uji Q. Jadi lepas itu kamu akan lukiskan gambar raja dia seperti yang telah diberikan. Kamu perlu lukis jelas dan mesti ikut. Tak boleh lukis tak cantik bukan tak cantik. Lukis dalam bentuk yang salah. Jadi tabung uji Cikgu dah ajar, perlu lukis dalam bentuk yang harus betul lah, seperti yang Cikgu cakap. Air mesti ada paras yang ada lengkuk. Paras yang ada lengkuk. 上面左右边要有上去那一个，上去你那一个试管的那一个墙，试管那个墙 mesti lengkuk ke atas dan pastikan tabung uji itu tidak boleh ada lubang. Kalau ada lubang maksudnya dia bocor. Dan untuk menandakan dia yang cecair mesti letakkan garis titik, garis bertitik. 比如说画那个线条，那个线要有点点点的线啊。Jadi kalau kamu ikut lukis dan kamu tanya cikgu, jadi macam mana lukiskan paku besi? Perlu lukis dalam bentuk 3D macam ni tak? Dia bukan bentuk 3D. 2D ni dah betul dah. Hanya kamu tak perlu buat shading. Maksud dia kalau kamu diminta lukis untuk paku besi, kamu akan lukis paku besi. Atas kepala, bawah, dia punya tempat tajam untuk dipakukan. Macam ni je. Kalau kamu nak kata nak hitamkan, lorekkan, silakan, okey je. Tak ada masalah. Tapi tak perlu lukis apa, ada shading, lepas tu cek lagi ada apa panggil tu, bayang-bayang semua. Ini tak perlu. Lukis yang ringkas saja. Lukis yang ringkas saja. Tapi ringkas itu bukan ringkas kecil dan tak jelas. Mesti ringkas yang jelas. Jadi cikgu sambung ya. Cikgu sambung biar cikgu habiskan yang ini dulu. Nombor 4 ni, kedua-dua tabung uji diletakkan di rak tabung uji di atas, bukan letakkan, kita diletakkan di atas meja bakmal dan dibiarkan selama seminggu. Perlu tukarkan bentuk ayat dia. Jadi selepas seminggu, pemerhatian anda direkodkan. Bukan rekodkan tapi direkodkan. Jadi kamu dapatlah dalam bentuk yang macam ni. Jadi dalam eksplosif dia ini baru kamu nampak. Boleh saya tanya murid-murid ke tak? Kamu nampak ke tak perkataan alloy di sini? Dalam eksperimen ini nampak ke tak nampak? Nampak. Ada nampak alloy ke dalam eksplosif dia ni? Oh, prosedur. Tak nampak kan Kishore? Betul kan? Tak. Oh, yang kemudian sabar. Nanti cikgu akan sebut sekali lagi ya, sabar. Cikgu dah sebut banyak kali dah. Jadi dalam ujian nanti, dalam ujian peperiksaan percubaan ke SPM, memang keputusan kamu tak boleh nak buat. Kamu tak boleh dapat sebab kamu tak buat eksperimen. Tetapi kamu perlu sediakan jadual. Sabar Sabar yang itu. Jadi sampai ke sini, boleh cikgu tanya ke tak roughly? Tak tahulah cikgu nak tanya macam mana sebab Kek Long pun baru masuk je kan. Kek Long, boleh ikut ke tak Kek Long? Kek Long? Kek Long boleh faham tak? Boleh Sorry sebab cikgu terpaksa tanya semua Jadi dalam eksperimen ini, sabar
Kamu tak nampak pun istilah daripada tujuan itu, iaitu antara alloy dengan logam tulen. Jadi mana satu ialah alloy? Kalau kamu betul-betul dah belajar, kamu akan tahu, oh, alloy itu ialah keluli. Keluli ialah alloy 99% besi, 1% karbon. keluli 钢这一个合金是吗？99% 是铁，1% 是碳。Manakala besi itu ialah logam tulen. Tengok balik kalau konsep pemboleh ubah dimanipulasikan. Ya, konsep alloy dan logam tulen ini tak salah. Tapi dalam eksperimen ini, apakah jawapan yang lebih tepat? Jenis paku. Ataupun kalau kamu nak tulis paku besi dan paku keluli pun terima. Alloy dan logam tulen ini dia lebih kepada konsep kurang baik. Tetapi kalau kamu tulis dalam SPM, dia tak salah tau. Tapi tak digalakkan. Dalam eksperimen, kita harus tengok pemboleh ubah daripada prosedur. Daripada prosedur eksperimen yang kita nak lakukan. 也就是说，在这个实验里面，我们看到的合金是什么？学生们，我们看到的合金是什么？钢的顶咯。dalam eksperimen ini, kita nampak alloy dalam paku keluli. Kita nampak logam tulen dalam paku besi. Tengok pemboleh ubah bergerak balas. Ketahanan terhadap kakisan. Ya, betul. Alloy, kalau ikut konsep lah, alloy lebih tahan terhadap kakisan. 也就是说合金比较容易防止，比较难，还是能容易防止腐蚀， lebih tahan terhadap kakisan. Tapi dalam eksperimen ini, kamu nampak kakisan itu apa? Dalam eksperimen ini. Jadi, tanya diri sendiri, kalau kamu tengok dalam eksperimen ini, adakah tak kamu akan nampak kehadiran lapisan perang pada paku? Sorry ya. Itu 如果 kalau dia bentuk perang, 生锈的意思, maka bermaksud dia terkakis. Jadi antara jawapan ketahanan terhadap kakisan, kalau kamu tengok dalam soalan ini ataupun dalam, bukan soalan lah, laporan yang telah diberikan, kehadiran lapisan perang pada paku adalah lebih tepat. Ketahanan terhadap kakisan bukannya salah. Kalau ada pilihan, kehadiran lapisan perang adalah lebih jelas. 也就是说，在这个实验里面，我看到的是一层巧克力色的那个外层。可是为什么变巧克力色？因为它被腐蚀了。Kita perlu faham ya, oh bentuk perang dia akan maksudnya kakis. Kalau anda tak boleh faham, tengok pada skrin sekarang. Okey, nampak? Membentuk lapisan perang. Dia nak kata sebenarnya di kaki itu karat. Mingpai ma? Boleh faham ke tak? Boleh cikgu tanya ke tak? Airi Iskandar, Fazrul. Boleh ikut tak? Airi Iskandar, Fazrul. Boleh cikgu. Boleh ya? Dan minta maaf tau sebab cikgu tak boleh nak membuat eksperimen depan mata kamu. Sabar dulu ya. Tapi yang penting, kamu perlu ingat SPM. SPM kertas 2, dia tak ada benda kat depan mata kamu untuk buat eksperimen. Tetapi kamu perlu jawab. Pemboleh ubah, dimanipulasikan pemboleh ubah bergerak balas, menjawab hipotesis, menjawab pernyataan masalah, dan untuk bahagian CSA, kamu perlu buat sampai ke keputusan.
Kamu perlu buat dari tujuan sampai ke keputusan. Cikgu bukan main-main dengan kamu. Kalau siapa yang ada senior, ada soalan SPM. Kalau kamu tak percaya, cikgu nak buka soalan juga. Soalan akhir tahun lah contohlah. Cikgu tak bocor soalannya. Ini contoh lah. Kamu jangan kata nanti kata bocor soalan pula. Tidak ya. Contoh ya, tengok. Murid-murid tengok pada skrin ya. Ini soalan bahagian A, SPM. Memang KSSM baru. Tetapi KSSM tak banyak beza. Dia hanya tambah satu soalan iaitu minta cikgu tanya pernyataan masalah. Yang lain sama je. Contoh tengok, dia tanya pemboleh ubah. Syazah nampak tak Syazah? Syazah? Syazah nampak tak Syazah? Okey? Yiying pun nampak kan Yiying? Yiying? Okey, thank you. Terima kasih ya. Jadi, dia mungkin juga suruh kamu baca pada skrin untuk dapatkan, maksudnya soalan, bukan skrin ya, sorry ya, pada soalan untuk dapatkan kiraan ataupun ukuran. Yelah, kalau dia minta ukur panjang, dia akan letakkan pembaris dalam soalan itu, dia akan minta kamu kira. Carikan nilai dia. Itu salah satu. Cikgu apa lagi? Minta kamu buatkan hipotesis. Cikgu highlight untuk kamu nampak hipotesis ya. Kamu tak boleh kata, cikgu, saya punya sekolah tak buat eksperimen. Ini tengok soalan sama tengok. Mengkaji kekakisan pada paku. Dia tanya lah. Nyatakan inference. Apa itu inference Sabah? Pemboleh ubah. Dan apakah objek yang mempunyai ciri yang sama dengan paku keluli? Maksudnya dia nak tanya bahawa ini masa satu ialah alloy. Tak hafal buku, tak boleh jawab lah. Jadi apakah definisi secara operasi bagi paku besi? Dalam soalan ini, apa yang kamu difahamkan ialah paku besi. Okey, paku besi sebenarnya logam tulen yang lebih cepat terkakis berbanding dengan paku keluli ataupun alloy dalam eksperimen ni. Jadi dia lebih cepat sebab dia adalah logam tulen. Dan kamu boleh nampak juga dalam soalan depan sini juga tanya balik pemboleh ubah, definisi secara operasi. Dan kita pergi ke bahagian C. Bahagian C pula, ini dia. Bahagian C sekali lagi. Yelah, tak mungkin cikgu keluar soalan yang sama ya. Jangan risau ya. Cikgu hanya nak bagi tahu soalan konsep dia seperti pada depan mata. Tengok. Dia bagi satu situasi. Dia minta kamu buat hipotesis A. Lepas itu dia minta kamu tulis tujuan, pemboleh ubah, senarai radas dan bahan, prosedur dan keputusan penjadualan data. Ini keputusan. Ya. Soalan inilah soalan wajib. Jawab soalan 10. Yang 11 dan 12 itu pilih salah satu. Itu lain. Itu memang tanya fakta buku. Hafal, perlu hafal. Jadi soalan 10 itu eksperimen wajib jawab. Masa itu jangan bagi tahu cikgu, saya tak boleh nak tulis tujuan. Cikgu, saya tak pernah buat eksperimen. Tidak ya. Dia minta kamu terangkan satu eksperimen untuk menguji hipotesis di atas. Maksudnya kamu perlu merancang. 你要自己做出一个实验去证明那一个假设是对还是错。Buat satu eksperimen, buktikan hipotesis itu betul ataupun salah. Kamu sendiri yang buat. Jadi balik kepada kita punya soalan sini. Jadi kita sambung ya. Jadi dalam eksperimen ini kamu pun nampak dah. Oh, pemboleh ubah dimanipulasikan ialah apa yang saya akan ubahkan. Bergerak balas ialah benda yang saya akan perhatikan. Jadi apa yang dimalahkan dalam soalan ini? Dimalahkan. 有什么东西是固定性变数的？ Itu tidak berubah. Sama saja kiri dan kanan. Jadi banyak yang boleh tulis antara dia jenis paku. Ataupun saiz paku pun boleh lah. Bukan jenis paku, sorry. Saiz paku. Jenis paku pula。OK， 其中一个就是一条一样的size 嘛，那个铁钉要一样的 size 嘛，铁钉跟合金的钉。Kalau dia panjang sikit ke pendek sikit, nanti mungkin kamu akan tertanya, oh sebab dia panjang ke pendek baru dia lebih cepat terkakis. Kita tak nak. Kita pastikan dia sama size, sama panjang.
Kita juga boleh tulis jenis larutan. 它是什么液体吗？ Kita gunakan air. Kiri dan kanan air. Kalau kita tulis air pun terima. Jenis larutan ataupun air. 我们不能讲说satu guna air asid, satu guna air alkali. Kita nak tetapkan dua-dua ialah air. Kalau terbaik air suling. Apa lagi? Kalau kita nak buat eksperimen, P letak 3 hari, Q letak 7 hari. Tak boleh. Kita nak tetapkan 我们要固定要一样的，才不会产生疑问嘛，要一样的。Jadi dua-dua ini kita letak 7 hari. Jangka masa, jangka masa eksperimen. Kalau kamu nak tulis 7 hari, sebab dalam soalan itu tulis seminggu kan, 1 minggu pun terima. Tapi tak digalakkan lah. Yang terbaik ialah jangka masa. Jangka masa eksperimen. 它的那个时间. Pilih salah satu tulis dalam laporan kamu. Kalau kamu nak tulis semua pun boleh. Tapi kita nak fahamkan, kita latih untuk soalan SPM. Jadi untuk bahan, kita tengok radas ya. Radas dulu. Radas ialah benda yang kamu boleh pulang balik. Seperti tabung uji. Rak tabung uji. Bahan, benda yang kamu gunakan tak boleh nak pulang balik seperti paku besi. Ya, dia dah berkarat, kita nak pulang balik macam mana? Biasanya buang paku keluli dan juga air suling ataupun air lah, larutan dia air. Salin je, tapi kamu salin faham ke tak faham apa yang kamu salin ni? Kita tengah latih untuk SPM. Jadi keputusan, cikgu dah cakap 100 kali pun ada dah. Memang kamu tak boleh nak buat untuk eksperimen yang kamu belum buat. Tetapi kamu boleh sediakan dalam bentuk apa? Tajuk. Itu 要有那个标题的. Jadi untuk yang lazim biasanya dia berbentuk jadual. Kiri dan kanan. Kiri tajuk dia mesti pemboleh ubah bergerak balas. Kanan mesti kiri pemboleh ubah dimanipulasikan. Kanan pemboleh ubah bergerak balas. Jadi apakah pemboleh ubah dimanipulasikan dalam soalan ini? Jawapan dia jenis paku. Okey? Jenis paku. Jadi apakah pemboleh ubah bergerak balas? Kehadiran ikut saja salin lapisan perang pada permukaan pada paku. Jadi kita akan tengok nanti yang berpaku besi akan berkarat ataupun paku keluli, dan yang pemboleh ubah bergerak balas kamu boleh tulis siap-siap sebab ini yang kamu pilih, kamu yang buat paku besi, paku keluli. Yang pemboleh ubah bergerak balas ini tak boleh nak isi, biar kosong. Biar kosong. Sebab kamu belum buat eksperimen. Kishore, boleh faham tak Kishore? Boleh cikgu. Jadi dalam SPM nanti, kalau soalan minta kamu buat, kalau kamu tengok balik soalan yang tadi cikgu cakap kan, kamu tengok nanti tengok balik semula soalan bahagian C tu, ya kamu akan diminta sebenarnya tulis sampai keputusan. Tetapi bahagian pemboleh ubah bergerak balas jadual ini mesti biar kosong. Kamu tak boleh isi. Tetapi tajuk perlu ada. Kalau kamu tak isi tajuk, salah. Tajuk perlu ada. Ini tajuk dia, perlu ada. Jadi untuk perbincangan, kejap ya. Kejap cikgu kat sini ya, kejap ya. Kelas. Bukan. Belum nak. Saya ada kelas lah. Saya ingat saya buat kelas dulu. Jadi untuk perbincangan ini kita biar kosong sebab kita belum buat eksperimen, dan kesilapan murid biasanya kesimpulan. Ya, kesimpulan biasanya kita akan salin balik hipotesis. Betul. Nanti lepas buat eksperimen kita akan buktikan hipotesis tu betul ke salah.
Jadi kalau kita dah buktikan 在这个实验嘛，我们看铁钉跟那一个合金的钉哪一个比较快生锈嘛。Dalam eksperimen ni kita nak tengok kan, paku besi ke paku keli mana satu lebih cepat terkakis. Memang kita akan bukti. Jadi kita biasa bukti ialah bukti pada hipotesis. Jadi kita akan ambil hipotesis salin balik betul. 结论我们到时是跟那一个假设是一样的。OK? Tetapi murid-murid selalu lupa tulis ni. 就是说你的结论 dalam kesimpulan kamu ada ke tak kamu terima hipotesis yang dibuat oleh kamu. 意思说你在这个实验里面你做吗？到底你印证了你的假设是对还是错？ Kalau hipotesis kamu salah dengan apa yang kamu buat, 如果你假设是错的 OK? Jadi kamu perlu buat semula hipotesis, buat semula eksperimen, buktikan semula hipotesis baru sepatutnya. Tapi kalau dah buktikan, kesimpulan itu ialah hipotesis tersebut betul dah, hipotesis diterima. Hipotesis diterima. Mesti kesimpulan hipotesis diterima kalau eksperimen itu ada hipotesis. Siapa tak boleh faham? Alicia Tan? Sorry ya, cikgu perlu tanya lah, random pick lagi sekali lagi. Boleh faham tak? Nur Ifah? Nur Ifah? Jiwei? Terima kasih Ian Adura. Jiwei? Jadi, ini baru satu eksperimen. Itu cikgu kata. Ini baru satu eksperimen. Okey? Kita ada lagi 3 tau, murid-murid. Jadi kerja kamu cikgu pun tak nak push kamu banyak sangat ya. Kamu ada sebenarnya 3 lagi ya. Eksperimen wajib seperti yang cikgu papar pada skrin. Pada muka surat 240, 244 dan 248. Di mana cikgu belum lagi ajar konsep itu. Tetapi anda sudah boleh mula menyediakan laporan sehingga ke mana? Sehingga ke mana? Siapa boleh jawab? Laporan sehingga ke mana? 240, sabar. Cikgu nak pergi 240 ni. Walaupun cikgu tak mengajar, jadi kamu boleh sebenarnya tulis sendiri eksperimen itu dan mula faham. Cuba faham untuk eksperimen ini. Okey, nak buktikan nilai pecutan menggunakan jangka masa detik ni, contoh ya, 240 ni. Jadi, kamu sudah boleh mula tulis dari tujuan, 1, penyataan masalah, hipotesis 3, pemboleh ubah 4, 5 untuk bahan dan radas, prosedur 6 dan kamu boleh buat sehingganya ke keputusan dah. 你们可以写到去那一个 keputusan, tetapi dalam keputusan ini tak boleh nak isikan untuk keputusan pemboleh ubah bergerak balas. Ni 不能写的，因为你还没证明嘛。kamu belum lagi buktikan, belum buat eksperimen. Anda boleh menunda ke keputusan. Dan kesimpulan boleh buat pada masa yang datang. Boleh faham ke tak? Dan ketika anda buat prosedur ni, perlu lukiskan gambar raja. Ini perlu lukis dan label ya. Dan yang bawah ini pula perlu tukarkan kepada bentuk pasif. Tak boleh bentuk aktif, sediakan, apikan, perlu tulis disediakan, diapikan. Ini yang bahasa Melayu anda perlu faham ya. 要将那一个句子的那个格式转换成不是一个指令，是你已经做了的程序， bukan satu arahan tau, tetapi satu prosedur yang kamu telah lakukan, telah 你已经做好了的。 perlu di apa 已经做了的意思， 明白吗？ boleh ikut ke tak? Cikgu takut ni sebenarnya. Ya Kishore, apa dia? Kenapa Kishore tanda soal ni? Jadi, cikgu ulang ya.
Cikgu pun tak nak buang masa anda semua. Cikgu ulang last sekali. Dalam tingkatan 4, cikgu tak tahu yang kelas lain macam mana. Cikgu pun tak nak argue dah. Yang penting, kita ada eksperimen wajib. Seperti anda tengok sampai nombor 8. Sebab sebenarnya kita ada jumlah 10 laporan lah. Sebab yang kadar nadi kita 3 laporan kat sana. Jadi, dalam masa akan datang juga 6, 7 dan 8 ni cikgu akan buat melalui online macam ni. Kamu tidak ada alasan nanti kata, cikgu, saya tak sempat nak buat . Jadi untuk pengetahuan semua, cikgu nak tegaskan sekali lagi, siapa yang hantar laporan yang cikgu dah sebut, cikgu akan minta 1 atau 2 maksimum untuk hantar saja. Dalam Google Classroom lepas, kamu akan dapatlah TP untuk domain penyiasatan saintifik. Kalau kamu tak hantar, cikgu terpaksa bagi 1 je. Seperti yang kamu tengok untuk 4 primer, sama juga dengan 4 MPV dan juga 4 perintis. Penggal 2 ini perlu selesai bulan 10 . Bulan 10 cikgu akan minta lagi hantar 1 laporan. Dan kalau sempat buka sekolah, 10 laporan itu perlu ada dalam file. Cikgu akan sediakan file, kamu akan letak ke dalam. Dan kalau kita tak sempat nak buat eksperimen pun, cikgu akan kongsikan keputusan. Kita akan bayangkan kita buat eksperimen ini dan cikgu akan tunjukkan YouTube. Macam ini kan. Nilai pecutan kan. Cikgu akan tunjuk dalam YouTube. Contoh . Kalau kamu tak boleh bayang, cikgu akan tunjuk dalam eksperimen. Allah. Kejap last . Ya. Sebab sekarang kita memang dalam zaman COVID tau. Jadi banyak eksperimen kita memang tak boleh nak suruh budak buat. Dan kalau kita tak boleh buat, kita nak murid menghayati. Jadi cikgu akan memberikan kamu YouTube video yang orang buat itu. Nah, kita akan ada keputusan, kamu akan gunakan keputusan itu untuk carikan perkiraan dan faham. Memang sudah ada. Memang online pun sudah ada dalam YouTube itu. Jadi kamu tak boleh kata, oh cikgu, saya tak pernah buat eksperimen itu, saya tak faham. Jadi orang sedang buat untuk kamu, kamu tengok, kamu salingkan dia punya keputusan, jadikan keputusan eksperimen anda. Siapa rasa nak komplain punya? Siapa yang akan komplain, cikgu? Mana boleh. Jadi kalau kamu nak komplain, baik bagi tahu sekarang. Nadia Nadira, Nasro, boleh faham tak? Nadia Nadira dan Muhammad Nasro, boleh faham? Boleh cikgu. Boleh ya? Dan juga seorang lagi cikgu pilih Tio Jakit. Ada tak Tio Jakit? Tio Jakit, boleh tak? Jadi, cikgu pun tak nak kejar kamu sekarang . Cikgu nak bagi tahu kamu untuk 4 perintis khususnya, jangan kata tak tahu . Kamu boleh tanya kawan kamu 4 primer itu. Ataupun tengok balik YouTube, cikgu pun dah bagi dah. Kita dah buat nombor 1 ini. Cikgu warnakan sekarang supaya anda boleh faham . Kita dah buat yang ini. 2 dan 3 kita pun dah buat. Kita dah siap kongsikan result. Hari ini kita pun dah siap 5. Jadi kita dah ada 5 tau. Kamu patutnya ada 5. Dalam keadaan nadi ni 3 eksperimen laporan dia. Jadi tambah lagi 2 tau. Maksudnya kamu sudah ada 7 laporan. 7 tambah lagi dengan 6, 7 dan 8 ni. Jumlah ada 10. Kalau kamu tak tahu, minta jasa baik semua, tengok balik YouTube yang cikgu telah buat sebelum ini. Dan jangan kata cikgu salin saja bukan . Cikgu tengah sebenarnya menolong anda jawab soalan SPM bahagian A dan bahagian C. Jadi masa salin tu tolong hayati khususnya hipotesis, pemboleh ubah dan paling penting keputusan. Kamu akan nampak keputusan memang akan ada satu kolom pemboleh ubah dimanipulasikan, dah siap tulis. Pemboleh ubah bergerak balas yang kosong. Supaya kamu isikan masa eksperimen. Jadi eksperimen bukannya kamu masuk makmal, cikgu kita buat apa hari ini. Bukan. Kamu tengok benda kat meja, kamu sudah boleh buat sendiri. 明白讲什么？意思说那个实验你进去实验室里面，你已经可以自己做了的。
OK，不是说你进去里面，老师我要做什么，不是，是你已经懂了sebab kamu sudah rancang nak buat. Okay, soalan terkelak. Kalau tak ada cikgu memang ada mesyuarat sekarang, terpaksa menghadiri. Jadi, ya, laporan ini seorang, bukan satu grup. Satu grup akan guna keputusan yang sama. Tetapi kalau cikgu dah tunjukkan YouTube macam tadi, semua orang akan guna keputusan yang sama. 全部人会用同样的那个实验的成绩. Tetapi laporan setiap orang satu. Laporan setiap orang perlu ada satu. Bukannya satu kumpulan buat satu laporan. Itu bukan laporan, itu panggil projek lain cerita. Laporan setiap individu perlu ada satu. So, setiap orang, kalau kita sekarang ada 10 laporan, setiap kamu perlu ada 10 laporan di tangan. Itu yang cikgu tak kerja tulis nota ke apa semua. Cikgu nak kamu fokus laporan. Sebab sekarang kita lebih fokus kepada aktiviti sains murid. 我们要你们从实验中领悟. Ya, sepatutnya sama dalam kumpulan. Nah, kalau kamu satu kumpulan dengan kawan, 6 orang, buat satu eksperimen yang sama, 6 orang itu patutnya sama keputusan. Tapi laporan 6 laporan. Bukannya satu laporan ya, 6 laporan. Tak mungkinlah kamu 6 orang buat, kamu punya laporan, kamu punya keputusan, tiru kumpulan lain punya. Jadi kamu buat untuk apa? Eksperimen. Itu yang kadar nadi itu, nanti kalau hantar, kalau tak jadi buka sekolah, cikgu memang nak kamu hantar ke sekolah ya. Kalau tak jadi buka sekolah pun, saya nak kamu hantar ke sekolah. Mungkin lalu dengan mak ayah ke, tak tahu macam mana, hantar atau post ke rumah cikgu, hantar. Cikgu paling penting akan tengok, ikut kumpulan. Kalau kumpulan kamu keputusan lain, cikgu nampak fail lah, something wrong kat sana lah. Itu jadi. Jadi, cikgu pun tak nak buang masa semua dah. Siapa ada soalan? Kamu akan sambung ya, buat ya sendiri. Lepas ni untuk 3 laporan yang terakhir sebelum cikgu habiskan bahagian-bahagian yang lain dalam bab 12. Okay? Kalau tak ada masalah, cikgu untuk tamatkan kelas ni. Tapi sebelum itu, sabar. Minta buka kamera. Itu jadi. Minta buka kamera ya. Murid-murid yang saya hormati sekalian. Minta buka kamera. Okey, minta buka kamera ya. Cikgu nak ambil screenshot sekali lagi. Minta tolong ya. Ensong ke, Adila Izzati ke, Jakit ke, Alia ke, Fazrul ke, Chuhui ke, Kenyao ke, Syazah ke. Syazah selalu tak buka punya. Jual mahal kan. Airi Iskandar ke, Kishore. Aisyah Sofia. Okey, sila buka kamera ya. Dalam kiraan 3, 2, 1. Nasro buka kamera. 3, 2, 1. Ifa. Okey. Itu saja daripada cikgu hari ini. Terima kasih ya. Dan minta maaf kepada 4 MPV tadi sebab memang putus elektrik. Dan jumpa lagi. Itu jadi. Tolong buat, lengkapkan laporan anda sama. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama. Ya, start langsung.